Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kalau sesungguhnya kita ini melakukan tindakan yang selari dengan ajaran agama, tuntutan Islam, maka umat itu disebut umat yang seimbang. Ada yang sebut wasatiyah itu kesederhanaan. Mungkin sebahagiannya. Tapi wasat ini maknanya dia seimbang. Maknanya equilibrium. Maknanya orang itu tak boleh berhasil kalau dia kata dia ada iman tapi tak ada ilmu. Itu tidak seimbang. Dia ada ilmu tapi tak amal. Dia jaga duniawi tetapi tidak akhirat. Dia jaga spiritual tapi tidak material. Dan dia jaga sebahagian daripada alam tapi merosakkan yang lain. Maknanya kalau kita tengok man and nature, kalau equilibrium ke nature, maknanya kalau kita kata kita mau jadi negara yang baik, umat wasat, umat yang equilibrium yang dijanjikan dalam Al-Quran, tapi ada environmental degradation, balak, pembalakan tanpa kawalan. Umpamanya dia orang itu tidak menepati maksud pembinaan masyarakat begitu rupa. Ataupun kalau kita panjangkan lagi dalam ekonomi, mengurus ekonomi, memacu pertumbuhan, tapi tidak ada keseimbangan daripada pembahagian kekayaan yang adil. Syarikat dapat permit, dapat insentif, untung ratusan juta ringgit, tetapi pekerja itu apa yang disebut hampir tidak menepati yang paling minima gajinya. Jadi dia tidak menepati apa yang disebut sebagai keseimbangan yang sepatutnya ada. Ini yang daripada mana Muslim, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, malah bumi itu sendiri. Di keseimbangan itu ada. Kalau kita berlaku apa yang disebut fasad fil ard, kerusakan, kemusnahan di dunia, melakukan kejahatan dan kemusnahan, itu maksudnya dia tidak dapat pertahankan prinsip murni. Baik. Apakah mudah? Tidak. Semalam saya di Desa Tuk Subuh. Dan masalah ini berlaku di Kuala Lumpur, di Sabah, di Sarawak, di mana saja. Apa dia? Ada tanah orang duduk 50-60 tahun. Dalam konteks ini Melayu majoriti. Mungkin dusun atau kadazan di Sabah atau Dayak di Sarawak atau India dekat estate. Kemudian setelah 10 tahun tanah itu dibeli oleh satu syarikat. Syarikat bagi notis, kamu kena keluar. Mungkin pampasan RM1,000-2,000. Kamu tidak duduk RM30,000. Maknanya dia melabur untuk bangunan rumah dia sahaja dah RM50,000. Apakah kasar lagi? Semua kena pindah. Baik. Dia cabar di mahkamah. Kalah sebab undang-undang itu tidak menjamin keseimbangan di antara rakyat terpencil di bawah dengan yang atas. Jadi undang-undang tanah itu memihak kepada pemaju dan penguasa. Jadi dalam kes yang semalam sama juga. Kalau maju ke mahkamah, kalah. Jadi dalam kes itu satu, mereka perjuangkan dan minta kerajaan negeri bantu, pressure. Boleh, walaupun undang tidak memihak kepada pemilik. Kalau kerajaan, pejabat tanah, kerajaan negeri, apalagi kerajaan persekutuan, menggunakan kuasa mereka yang lain, baik, nak lulus, ini syarat-syarat dia, maka dia boleh bantu lagi. Tapi ini tidak berlaku. Jadi bila disebut ummatan wasata, tidak ada jaminan keseimbangan itu, maka berlakulah penindasan ini. Maka kalau dia nak bantu boleh, kerajaan negeri sikit, pejabat tanah kita baik, syarikat ni dia nak buat apa?
dia nak buat gedung, dia nak buat perumahan. Baik, kita boleh percepatkan kelulusan dengan syarat kamu beri pampasan yang adil kepada peneroka ini dan buat perumahan ganti yang munasabah untuk mereka. Tapi ini tidak berlaku sebab manusia yang menguruskan, dia kira keuntungan peribadi dia, komisen untuk diri dia, jadi dia tak fikir tentang peneroka ini. Inilah nasib yang menimpa orang-orang miskin, ramai Melayu di bandar, ada juga segelintir Cina dan India yang diusir keluar kerana tanah itu telah dijual. Kadang-kadang bukan milik orang yang duduk situ, tapi kan tanya dia duduk ada 40 tahun, ada 60 tahun. Yang dia faham begitu rupa. Jadi pertama dia menuntut, sebagai contoh ni, kekuatan kita keazaman untuk membawa perubahan. Sebab tu kata perubahan itu bukan soal ganti ketua menteri atau menteri besar atau perdana menteri. Orang yang ada komitmen bawa perubahan ini. Sistem tu mana undang-undang mesti dipindah supaya adil. Kemudian pelaksanaan itu mesti juga selari dengan maksud. Barulah boleh jadi ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul macam ini, dia jadi contoh, bukan saja kepada Muslim. Kalau satu, dan katalah kebetulan orang Islam yang jaga, jaminan Al-Quran itu, umat yang laksanakan keseimbangan, itu akan disenangi menjadi contoh yang baiknya. Ala nas, bukan saja kepada Muslimin. Maknanya, kalau kita tidak zalim, kita melaksanakan keadilan, dan tidak ada keangkuhan kuasa, dan melaksanakan dengan baik, contoh. Dan kalau betul kategori ini, wa yakuna rasulu alaikum syahida, Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi kepada kita di akhirat kelak. Jadi ini saya ingat membaca karya Hussein Nasr itu lama, Man of Nature, tapi dia dikembangkan tentang mesti ada sikap yang jelas memelihara persekitaran dan alam sekitar. Kerana kerusakan ini akan menjejaskan. Banjir, pembalakan sebuah kesan, sebenarnya yang menimpa masih golongan bawahan. Dan golongan bawahan ini, dia juga apa yang istilah disebut vulnerable. Dia mudah terpengaruh, kadang-kadang dengan sedikit sebanyak sogokan. Sebab itu, peranan kita itu memberikan pencerahan dan pendidikan. Ini yang disebut dakwah dengan bijaksana, bil hikmah. Jadi mudah-mudahan ayat ini apa tadi? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ini menjelaskan tentang perlu kita angkat. Kalau dalam konteks perjuangan parti pun, dia mesti ada kesedaran yang sama bahawa kita nak angkat masyarakat perubahan itu menjadi yang seimbang, menjamin keadilan bagi semua, menjamin nasib yang terlantar, menjamin supaya tidak ada kerusakan, kemusnahan manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan serta persekitaran. Jadi kalau itu niat kita mesti ke situ. Jangan, kalau tidak, kalau diheret dengan sikit sebanyak sepak terajang politik ni, kita lupa. Kita lupa kerangka besar nak buat ni. Dia fikir boleh menang tak, boleh ada ni sikit, ada taktik ni. Itu jadi kita lupa dia punya dasar akhlak yang lebih luas. Jadi kita jangan tinggal pada dasar ini. Ya. Bagi semua lah, semua calon dan ahli. Kadang-kadang calon sebab ahli dia lebih daripada yang calon. Dia menyokong, dia kata sokong bawa rabah. Kerana yang sokong kalau tak jaga akhlak. Jadi ini jadinya, jadi dia lupa bahawa matlamat kita itu adalah perjuangan yang murni, kesatuan. Tapi kerana kegairahan dia menyokong itu, dia menanam bibit-bibit kebencian dan perpecahan.
maka dia hilang ruh perjuangan dan semangat matlamat dalam perjuangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.